Kita kena faham ni daripada segi perjalanan perjuangan kita. Kita kena faham kita sekarang ini dalam keadaan nak melawan dengan pengkhianat. Kita nak lawan dengan orang-orang yang boleh menyebabkan kejatuhan negara sekali lagi. Antaranya adalah Mahathir Mohamad. Malah Syed Saddiq pun tak nak bersama dengan Mahathir. Tapi dalam masa sama ada juga orang carry Mahathir tu. Ada orang kata kat saya, ada orang hantar WhatsApp lah, dia kata, Mat Sabu boleh carry numbers, Anwar Ibrahim tak boleh carry numbers. Saya daripada dulu saya kata, tak ada siapa dalam Pakatan Harapan ada numbers. Tak ada siapa dalam Pakatan Harapan ada numbers. Termasuklah Mahathir Mohamad. Kalau Mahathir tu ada numbers, dia dah present lama dah. Tapi dia tak ada numbers. Dia cuma cakap dia ada numbers. Dia kata, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan tunjukkan numbers tu. Kenapa tak tunjukkan numbers tu dulu, baru you kata you ada jadi Perdana Menteri? Kenapa orang-orang yang sepatutnya melompat tu tak melompat sekarang ini? Sebenarnya daripada segi itu, kita tahu bahawa permainan dia sebenarnya dia tak ada numbers. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia ada numbers sekalipun, kita tak nak bagi dia jadi Perdana Menteri lagi. Berapa banyak kali kita nak kena sabotage? Berapa banyak kali kita nak kena sabotage? Ada orang kata kepada saya, macam mana kita nak buat reform kalau kita tak ada kuasa? Saya kata, reform itu bukan setakat dengan kuasa. Ini satu lagi pemikiran yang sangat dangkal. Kalau kita nak buat reform, mesti ada kuasa. Habis tu, kalau kita ada kuasa, baru kita nak buat reform. Habis kalau kita tak ada kuasa, kita tak buat reform. Habis kita buat apa sekarang ni? Tidur. Tak payah buat apa-apa. Kita buat duduk, diam je. Tak payah kempen. Tak payah nak buat perubahan. Tak payah nak bentuk manusia. Habis nak tunggu kuasa sampai bila? Itu masalah kita dalam politik kita sekarang ini. Majoriti orang nak kuasa, tapi nak buat kerja tak nak. Majoriti orang nak kuasa, tapi nak buat kerja tak nak. Nak turun on the ground, bentuk orang, bentuk pasukan, buat ranting, buat cabang pula. Buat ranting, buat tambah ahli baru tak nak. Tetapi jawatan nak, kuasa nak. Buat gerakan tak nak. Itu yang saya menjadi kemarahan. Nak bertanding jadi YB. Ramai. Calon 10-20 orang nak jadi YB. Tapi bila suruh invest dalam kita nak buat gerakan, tak sanggup. Susahlah, nanti macam ni lah, macam tu lah. Masalah ni, masalah itulah. So, kalau terlalu banyak alasan, lepas tu kalah. Jadi, jangan salahkan orang lain kalau sekiranya kita kalah. Itu je yang kita kena faham dalam situasi dan keadaan yang kita ada sekarang ini. Nak bekerja, kerja, buat. Tak perlu ada jawatan pun kita boleh buat kerja. Ya, ada jawatan, sedaplah buat kerja. Sedap. Dia macam ni lah. Kita nak pergi ke Johor. Okey. Sedapnya kalau kita ada kereta Ferrari. Daripada KL pergi Johor, sedap ada kereta Ferrari. Sedap. Ada BMW, sedap. Pemanduan kita selesa. Tapi sekarang ni kita ada Viva je. Jadi dengan Viva tu, mustahil ke kita nak pergi ke Johor? Tak mustahil. Susahlah sikit, sukarlah sikit perjalanan tu. Apa orang kata, lambatlah sikit perjalanan tu. Berbanding kalau naik kereta Mercedes boleh pecut 18,200. Tetapi sampai juga ke destinasi. Sama juga dengan benda yang kita nak buat sekarang ni. Reformasi yang kita nak buat ni apa? Apa reformasi yang kita nak buat? Reform yang kita nak buat ni adalah di mana kita nak membuat perubahan kepada negara. Reformasi kepada negara ni, kita kena tunggu ada kuasa. Kau ni macam mana tak ada kuasa? Kita kena rampas kuasa sekarang, baru kita boleh buat reform. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tunggu rampas kuasa boleh buat reform, dan tak payah. Nak bila sampai bila nak rampas kuasanya? Kita menang PRU14 hari tu pun, sebab apa? Saya kata daripada hari tu, Rafizi. Siapa sekarang ini lepas Rafizi dah tak ada yang boleh borak macam Rafizi? Yang boleh dedahkan skandal-skandal, yang boleh cerita tentang akaun. Ada cerita tabung haji pun. Ya Allah, ya Tuhanku, kesian aku tengok. Kita ada tabung haji yang, data tabung haji, tak ada siapa berani dedahkan. Tak ada siapa tahu. Bukan berani, ramai berani. Tak ada siapa daripada Parti Amanah, siapa yang boleh cerita tentang tabung haji. Detail tabung haji tu, asset balance sheet dia. Daripada secara, orang kata apa, secara ilmiahnya, sampai orang faham bahawa tabung haji sekarang ini berada dalam keadaan yang teruk. Siapa? Tak ada. Nak harapkan saya? Boleh. Boleh, bagilah data tu. Saya bentangkan. My point is this. Kita kata nak ada kuasa, nak ambil kuasa alih, nak ambil alih kuasa. Kita nak ambil alih kuasa sekarang ini dalam keadaan apa? Kita nak bagi satu kereta BMW kepada orang yang tak manah. Nak pergi ke Johor, takutnya tak sampai ke Johor. Dibawanya masuk Negeri Sembilan, dibawanya masuk ke Perak dulu, ditibainya dulu pergi KL, lepas tu baru masuk Johor. Habis lenjannya kereta kita.
Ini yang berlaku dalam negara kita. Kita ada kuasa. 22 bulan kita ada kuasa. Dan kita nampak kebejatan yang dilakukan oleh geng-geng kartel dan juga geng-geng daripada Bersatu ini. Ada orang kata, alah Azmin Ali zaman orang PKR, parti engkau lah yang dulu yang buat masalah. Ya, betul. Tetapi tahukah anda bahawa Azmin Ali itu tidak ada dalam senarai kami. Tidak ada dalam senarai yang sepatutnya menjadi menteri penuh di dalam kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan itu. Yang membawa dia ke dalam kabinet adalah Mahathir Mohamad. Yang membawa dia ke dalam kabinet adalah Mahathir Mohamad. Kenapa? Sebab dia nampak bahawa antara lainnya Azmin ini adalah orang yang boleh menyaingi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Azmin is the next leader yang dia boleh kontrol. Anwar dia tak boleh kontrol. Azmin dia boleh kontrol, Anwar dia tak boleh kontrol, katanya lah. Tapi nampak gayanya tak adalah sebegitu sedemikian rupa. Masih juga dia tak boleh kontrol. Akhirnya dia khianat juga dengan Mahathir kan. Kata kita lah, kita tak tahu sekarang ni macam mana.